Okay guys, ini adalah video yang saya janjikan. Dalam video ni saya nak terangkan bagaimana nak kerja di Singapura sebagai warga Malaysia. Sebagai warga Malaysia yang nak bekerja di Singapura. Jadi saya akan terangkan secara ringkas sesuai untuk mereka yang newbies dan juga mereka yang dah biasa bekerja di Singapura. Ya. Video ni untuk siapa? Untuk newbies ni yang baru nak kerja Singapura lah, tak pernah kerja Singapura, dan juga untuk mereka yang dah biasa otai lah. Okey, jadi kenapa otai pun nak perlu dengar apa yang saya nak cerita dalam video ni? Okey, sebabnya ialah saya nak terangkan tentang proses ataupun prosedur proses nak bekerja di Singapura. Sama ada yang normal ni maksudnya sebelum PKP dan juga selepas PKP. Dan juga proses semasa PKP. Jadi macam sedia maklum lah, semenjak PKP prosesnya berlainan, berubah lah sedikit. Sebab kita dah tak boleh masuk Singapura seperti biasa. Jadi macam mana kita nak tahu prosesnya? Okey, ini adalah video yang saya cuba buat seringkas tetapi penuh maklumat untuk semua pendengar lah ya. Okay guys, saya terangkan dulu proses normal, prosedur yang normal lah dulu. Okay, pada mulanya kita kalau nak cari kerja kat Singapura, kita perlu ada pasport lah. Pasport. Kemudian apa? Kita cari kerja. Ada secara ringkasnya ada dua cara lah ya. Yang pertama online. Online ni macam kita tengok dekat website company ataupun dekat portal job. Contohnya Jobstreet, Indeed dan sebagainya. Boleh cari kerja dekat situ. Dan yang kedua offline. Offline ni sebagai contoh kita boleh cari kerja dekat iklan newspaper, ataupun kita boleh pergi masuk Singapura dan kita tanya bertanya dekat company-company yang kita berminat nak bekerja dekat sana ya. Okey. Kemudian bila kita dah cari kerja, kita berminat, kita apply, kemudian kita kenalah interview. Sedikit tambahan ya. Cari kerja ni kita boleh cari secara direct dengan company ataupun indirect, maksudnya guna ejen lah. Okey, untuk pengetahuan kawan-kawan ya, ejen untuk kerja Singapura ni ada macam-macam jenis. Okey, senang cakap, kita bahagikan kepada dua jenis ejen. Yang pertama ejen Singapura, yang kedua ejen Malaysia. Ejen Singapura dia agak bebas lah. Dia boleh kenakan charge dan ada yang tak kenakan charge. Maksudnya
ada pelbagai jenis. Ada yang kenakan charge, fee ataupun fee agent kepada pekerja. Ada juga yang tidak kenakan sebarang fee agent kepada pekerja. Sebab apa? Dia charge majikan. Okay. Jadi kalau you nak guna agent Singapore, pastikan you bertanya dululah sama ada dia kenakan charge atau tidak. Okay. Manakala kalau ejen Malaysia, ejen pekerjaan Malaysia, agensi syarikat Malaysia, mereka tidak dibenarkan mengenakan sebarang fee ataupun yuran kepada pekerja kecuali pendaftaran. Lebih kurang pendaftarannya RM30 sahaja. Ini mengikut undang-undang Akta Pekerja Malaysia lah. Lebih kurang RM30. Lebih kurang pendaftaran sahaja. Bukan untuk interview, tetapi untuk pendaftaran dengan company agent tu. Jadi saya selalu terangkan kepada kawan-kawan, kalau nak guna agent boleh, tak ada masalah. Dan saya selalu sarankan, gunalah agent yang tidak kenakan sebarang charge, sebarang yuran agensi. Kalau nak juga yang bayar ni je, bayar RM30 sahaja untuk yuran pendaftaran. Okey. Dan saya selalu sarankan you all guna juga agensi Singapore, sebab banyak sangat agensi Singapore yang tidak kenakan sebarang charge. Kosong, FOC lah senang cakap, free of charge. Okay. Saya ada banyak senarai agensi Singapore yang tidak kenakan sebarang charge, dan biasanya saya kongsikan senarai ini dalam saya punya program lah. Saya ada program bimbingan kelas bimbingan kerjaya, dan biasanya saya akan share dengan peserta-peserta saya. Dan bila you dah dijemput interview, you pun interview lah. Interview ni pun ada dua macam lah. Sama ada you walk in terus, pergi face to face lah, ataupun online. Kalau you duduk jauh, you boleh request untuk interview secara online. Tak perlu nak masuk Singapore, boleh request. Kemudian you pun dapatlah job offer. Job offer kalau dapat lah, kalau berjaya dan dalam interview tu you pun dapat job offer. Bila you dapat job offer, kalau you terima gaji dia, you accept lah. Kalau you tak suka dengan tawaran gajinya, you boleh reject. Jadi kalau you suka, you terima. Kemudian bila you masuk Singapura nanti, you akan sign agreement. Macam mula-mula kita nak cari kerja, nak terima kerja, kita akan kena sign. Kemudian kita pun start bekerja. Bila kita start bekerja, pastikan hari pertama tu pastikan kita ada dah at least work permit temporary, work permit sementara. Cuma ada sedikit perbezaan lah. Work permit ni ataupun kita sebut work pass lah. Senang cakap, work passes ada 3 jenis. 3 jenis untuk berlainan pekerja lah. Work permit ada, S-pass ada, dan juga yang ketiga E-pass. Work permit ni biasanya untuk non-SPM ataupun SPM.
holder. S-Pass ni untuk diploma holder dan juga E-Pass ni untuk degree holder. Itu bergantung kepada company you apply job guna akademik apa yang you ada, kelulusan apa yang you ada. Okey, bergantung kepada dia apa yang dia apply untuk you. Contohnya you ada degree, kalau dia guna degree tu untuk dia apply kan work pass untuk you, jadi you akan dapat ni lah. Tapi kalau dia tak nak terima you punya degree, dia cuma guna diploma you, kemungkinan you dapat S-Pass je. Ataupun dia tak boleh nak terima you punya degree, dia cuma nak SPM sahaja, ataupun SPM sajalah ya. Jadi you akan dapat work permit. Jadi ketiga-tiga ni memang berlainan kelulusan dan juga berlainan juga gaji. Gaji ni lebih tinggi lah, of course ya. Gaji ni lebih tinggi. Gaji ni sederhana, gaji ni biasa. Okey. Okey, bila you dah ada work permit, work pass ni, jadi you boleh bekerja dekat company tu selama 2 tahun menggunakan work pass tersebut. Kalau you all ada performance bagus, jadi biasanya dia akan renew untuk you all boleh kerja lama lagi, tambah lagi 2 tahun ya. Okey, jadi sekarang ni saya terangkan pula tentang proses nak kerja masa PKP. Okey, kalau masa normal dulu, you boleh masuk keluar Singapura dengan bebas sebagai pelancong. Sekarang pada waktu saya menulis ni, buat video ni, you belum boleh masuk Singapura sebagai pelancong. Okey. Saya buat video ni pada berapa hari bulan ya? 10 Disember. 10 Disember. Masa ni skim apa? Skim PCA. PCA ni maksudnya skim untuk pekerja masuk Singapura dan balik kampung. Okey. Senang. Jadi kita lupakan sekejap PCA ni. Saya terangkan macam mana kita nak dapatkan kerja dan bekerja kat Singapura kalau kita ada di Malaysia ya. Jadi yang pertama sekali ialah kita kena apply dulu job. Okey, apply job. Okey, kalau you dah ada pasport, okey lah, no problem lah. Tak ada masalah. Kalau you belum ada pasport, cuba you buat pasport dulu. Tapi katakanlah pihak immigration tak benarkan you buat pasport masa PKP ni, jadi you apply dulu job, dapat tawaran job offer, baru pergi immigration, jabatan pendaftaran untuk buat pasport. Tunjukkan surat tawaran kerja. Okey. Jadi kalau you dah ada pasport, tak ada masalah. Okey, jadi kalau tak ada pasport, tak apa, apply dulu, dapat job offer, bagi surat job offer tu kepada jabatan pendaftaran untuk you buat pasport. Pasport lebih kurang berapa ya? 200 lebih kurang. Saya tak ingat, dah lama tak buat. Okey, jadi apply online lah. Apply online. Okey, you boleh guna Jobstreet dan sebagainya ataupun guna agent. Okey, apply job. Jadi bila dah apply, you akan interview. Jadi of course lah online online saja sekarang ni. Kemudian dapat job offer. Company ataupun agent akan bagi tahu you lah
berapa gaji you accept atau tidak. Kalau you accept, dia akan apply you punya work pass, okay, work pass, dan juga you banyak dokumen lain, ya. Jadi dia akan serahkan you dokumen work pass, IPA, work permit. Yang kedua, apa nama ni, consent letter, company punya surat, company letter, company lah, consent letter from company, ya, yang menyatakan pekerja ni ataupun you ni diterima bekerja oleh company. Okey, ni WP ni daripada MOM. MOM ni Ministry of Manpower Singapore. Kementerian yang akan approvekan you punya work permit. Dokumen ketiga ialah entry permit. Entry permit ni ialah apa? Permit ataupun surat kebenaran untuk you masuk dalam Singapura. Dulu tak ada benda ni. Dulu benda ni semua tak ada. Okey. 2 dan 3 ni memang tak ada. Okey. Yang ni mesti ada. 1, 2, 3 ni masa nak masuk Singapura nanti. Bila you masuk Singapura, bawa pakaian, bawa modal apa semua, you bawa juga ni dokumen ni. Dan juga dokumen lain lah. Kalau ada sijil kelulusan apa semua, bawa lah, ya. Masuk. Dan satu lagi dokumen yang penting, ni nombor 4, ya. PCR, tak silap, PCR, swab test lah senang cakap. Swab test di JB. Okay, swab test di JB. Kemudian you pun masuk Singapura, bawa semua ni dokumen ni, 4 dokumen, termasuk you punya sijil. Tadi saya cakap kalau you ada sijil lah, kalau tak ada tak apalah, ya. Dan bawa juga pakaian untuk duduk dalam Singapura, dan juga apa yang patutlah, duit sikit, ya, modal. Jadi kalau you tengok masa normal dulu, kita tak perlu nak bawa pakaian apa kalau kita tak nak masuk Singapura, tak nak duduk dalam Singapura. Tapi masa PKP ni kita wajib duduk dalam Singapura, wajib duduk dalam Singapura, wajib duduk dalam. Dan satu lagi peraturan yang you perlu tahu, kita cuma boleh balik bercuti selepas 3 bulan bekerja. 3 bulan, ya? 3 bulan bekerja baru kita boleh balik bercuti ke Malaysia. Kalau setakat nak bercuti dekat Singapura tu tak ada hal. Mungkin seminggu sekali kita boleh ada cuti, ataupun bergantung kepada you punya shift pattern lah, ya? Mungkin setiap 3 hari cuti atau 4 hari, bergantung. Okay. Tapi nak balik ke Malaysia 3 bulan sekali saja. Okay, di bawah skim PCA. 3 bulan sekali balik Malaysia. Lepas tu kerja balik, masuk Singapura, kerja 3 bulan, balik sekejap, dekat Malaysia. Tak diwajibkan balik lah kalau you tak nak balik, ya. Mungkin you boleh bekerja 6 bulan, setahun, baru nak balik. Okay, kita balik ke tadi. Masuk Singapura, bawa semua dokumen, termasuklah pakaian, ya, pada hari yang ditetapkan. Bila dah masuk Singapura, you akan terus pergi ke pusat kuarantin, SHN. Kita sebut SHN lah, kuarantin tu. Kuarantin. Okay, di Singapura.
berapa hari, bergantung kepada semasa. Kalau government Singapore kata 7 hari, 7 hari lah. Kalau 14 hari, 14 hari. Bergantung kepada semasa. Masa saya buat video ni, ini 14 hari. Sebab sebelum tu memang dah 7 hari. Tiba-tiba Malaysia banyak kes COVID. Jadi dia minta kita 14 hari kalau masuk Singapura. Jadi kos untuk karantin yang pertama kali kita masuk Singapura ni, termasuk swab test. Swab test di Singapura pun kena buat semasa kita karantin 14 hari ni. Dia punya kos ialah $2,000, tetapi untuk pertama kali sebab kita dapat job offer, jadi kos ni ditanggung oleh company. Ini adalah peraturan yang diwajibkan oleh MOM. MOM wajibkan company untuk tanggung kos ni. Ada tak company yang tak nak tanggung? Ada company yang tak ikut peraturan MOM. Company ni biasanya company kecil-kecil lah yang tak cukup modal, yang tak cukup duit nak tanggung. Jadi saya selalu sarankan kalau you all boleh bekerja dekat company yang besar, silakan, lagi bagus. Sebab you tak perlu nak tanggung kos ni. Jadi selepas tu dah 14 hari, you pun perlulah cari bilik sewa. Jadi sebenarnya you boleh cari bilik sewa sebelum masuk Singapura lagi. Cari dulu kat mana. Dan bila dah keluar daripada kuarantin, you all boleh terus pergi view dan terus duduk. Bilik sewa. Jadi kebanyakan company dia tak sediakan bilik sewa. Kecuali kalau you kerja kat kedai-kedai makan macam tu, mungkin biasanya dia akan sediakan bilik sewa. Bilik sewa memang agak mahal dekat Singapura, lebih kurang 300 ke 500, bergantung. Ni satu kepala, maksudnya share room, kongsi bilik. Ni duit dolar, $300 hingga ada yang biasanya 450 lah, bergantung kepada owner. Ni kongsi bilik. Kalau single, you duduk satu orang je dalam satu bilik tu, mahal. Lebih mahal daripada ni lah. Ni satu kepala, mungkin dalam 2 atau 3 orang satu bilik. Dan ada owner dia minta deposit sebulan. Ada juga yang tak minta deposit, tapi kebanyakannya memang minta deposit. Dan kos ni memang you kena tanggung sendiri. Memang kena tanggung sendiri. Okay. Jadi you pun boleh bekerja lah. Lepas you keluar daripada kuarantin tu, terus bekerja. Semasa bekerja tu, company ataupun HR akan minta you pergi ke MOM lah untuk tampirin, buat work permit, medical check up dan sebagainya. Medical check up dulu, lepas tu baru buat work permit. Jadi saya nak highlightkan kat sini lah sebab dia benda penting.
bilik sewa, okey, katakanlah you dapat $350, lepas tu tambah satu lagi deposit bulan, 1 bulan deposit, jadi bersamaan dengan berapa? $700. Kemudian makan, berapa mungkin you makan jimat, mungkinlah $10 satu hari, jadi $300 sebulan. Jadi benda-benda lain, mungkin top up EasyLink apa semua, mungkin 200 ke 300, 200 contoh. Jadi ini adalah kos modal yang you perlu sediakan untuk sebelum untuk you survive, untuk you survive sebelum dapat gaji bulan pertama. Sebenarnya bagi mereka yang dah biasa merantau, tak kisahlah merantau di Singapura ke merantau di Malaysia ke, diorang tahulah benda ni. Jadi inilah kos dia. Jadi kalau you bekerja kat Singapura masa PKP, sebelum PKP ni ataupun selepas PKP nanti, you tak perlu pun sediakan benda ni. Tak perlu banyak ni lah. Mungkin you boleh duduk dekat JB ya. Jadi kosnya tak sebanyak ni. Tapi kalau dah masa PKP ni, you perlu duduk dalam Singapura dan kos dia macam ni. Berapa ringgit Malaysia ni? $1,200. Kali 3 je ya. 360. Ni lebih kurang lah ni. Saya belum campur lagi kalau you hisap rokok dan sebagainya. Jadi sebelum you nak buat perusahaan, nak kerja Singapura, you fikir dulu you ada tak kos ni. Ni untuk modal sara hidup ya, bukan nak bagi kat siapa-siapa ya. Ini duit poket you untuk you sara hidup di Singapura. Okey. Jadi katakanlah you tak bersedia lagi nak bekerja di Singapura masa PKP ni. Jadi tunggulah ya, tunggu masa border buka sepenuhnya. Okey. Border buka. Bila border buka? Okey, border buka kita tak tahu bila. Border buka sepenuhnya. Bila border buka sepenuhnya, maksudnya pelancong boleh balik ulang alik JB Singapura hari-hari. Hari ni masuk Singapura, hari ni juga balik ke JB. Hari ni masuk Singapura, hari ni juga daripada Singapura balik ke JB. Macam dulu. Kalau macam dulu dah buka sepenuhnya, barulah you boleh cari kerja kat Singapura dan duduk di JB. Kosnya lebih murah lah. Kosnya lebih murah. Dan semasa border buka ni, saya akan buat program SCC ya. SCC maksudnya program bimbingan. Sebab sebelum ni saya biasa buat program bimbingan kerjaya ya. Ramai peserta saya daripada Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak pun ada jugalah sebahagiannya ya. Join saya punya program. Dan program bimbingan ni saya ajar A to Z macam mana nak dapatkan kerja Singapura yang bagus-bagus lah, yang bagus-bagus ya, yang guna SPM ataupun yang tak guna SPM, yang guna diploma atau degree atau PhD ya. Dan macam mana saya ajar, macam mana nak dapatkan job yang tak diiklankan ya? Job yang tersembunyi ataupun kita panggil hidden job. Kerja ni macam kerja-kerja lain juga, kerja yang kita biasa kerja tapi ia tidak diiklankan. Secara online ke offline dia tidak diiklankan. Jadi macam mana nak dapatkan job ni? Sebab job ni banyak. Job hidden ni banyak, lebih daripada 60-70%.
daripada jumlah job yang diiklankan. Saya selalu kongsikan ilmu ni cuma di mana di dalam program saya SCC. Nama penuhnya Singapore Career Coaching. Ya. Jadi bagi kawan-kawan yang berminat, boleh hubungi saya, boleh hubungi kami lah. Boleh hubungi kami, asisten saya di talian 012222 saya ulang balik 0122222072. Okey, boleh WhatsApp dia dan minta juga keterangan lanjut mengenai program saya ni. Cuma katakanlah kawan-kawan nak keterangan ringkas dulu mengenai SCC ni, mungkin you all boleh baca e-book saya. E-book saya ada tulis e-book Panduan Kerja Singapura. Yang ni saya bagi percuma saja, free saja. Free saja. Yang ni panduan ni saya tulis masa sebelum PKP. Jadi you boleh baca dan mungkin boleh standby apa yang patut. Okey. Itu saja daripada saya, Najib Halim, Career Coach Singapore. Terima kasih. Bye bye.